ini, dan kita ingin maklumkan bukan sahaja berkenaan risiko jangkitan COVID-19 tapi juga risiko jangkitan penyakit berjangkit yang boleh wujud akibat daripada musim tengkujuh ataupun musim banjir ini. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini, kita akan berhubung secara Skype bersama dengan Dr. Anis Salwa Kamarudin, pakar perubatan kesihatan awam dan ketua penolong pengarah kanan Sektor Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Doktor. Apa khabar? Alhamdulillah. Kami di sini sihat. Yang pastinya kita risaukan dengan keadaan rakan-rakan dan saudara mara kita yang terkesan akibat bencana banjir. Doktor, sebab bila dalam situasi sebegini sedang kita mengharungi COVID-19 ini, Doktor, kita masih lagi tidak boleh melupakan ancaman-ancaman kesihatan yang lain. Jadi apa yang boleh Doktor kongsikan dengan semua para penonton pada pagi ini yang perlu tahu tentang aspek risiko jangkitan penyakit sepanjang berlakunya situasi banjir ini? Salam sejahtera pada semua. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah dimaklumkan berlakunya banjir sekarang dan keadaannya lebih buruk daripada semalam. Jadi bila dah banjir tu kita dah bukan sahaja penyakit, kita pun susah hati, risau, stres, macam-macam pun ada. Kelang kabut dan yalah, siapa yang menghadapi bencana tu mesti rasa risau. Begitu juga dengan kita yang tidak menghadapinya, tetapi seperti yang Cik Zahra beritahu tadi, saudara mara kita, kawan-kawan kita yang di kawasan banjir. Jadi sebagai saya pastilah sama ada masa-masa banjir tu sempat dengar ke Selamat Pagi Malaysia, sebab apa, mungkin di tempat pusat pemindahan sementara mereka tu tak ada siaran TV ke, tapi kita tahu bahawa dengan perkembangan teknologi sekarang melalui telefon diorang boleh melihat Selamat Pagi Malaysia. Apa yang saya nak kongsi di sini adalah semasa banjir kita nampak kan semua naik, air di mana tempat, tandas semua naik, apa yang ada dalam tandas semua naik kan, dan segala air banjir tu nampak banyak tapi tidak bersih. Bila kita bersentuhan ataupun kita terminum ke air banjir tu, sebab kan ada setengah orang mengatakan bahawa apabila banjir ni mereka menjadikannya macam satu pesta kan. Kanak-kanak, orang tua, orang dewasa berseronok-seronok. Kalau kita tengok daripada YouTube ke, daripada mana-mana ada yang terjun daripada jambatan ke air sungai kan, kalau perhatikan. Jadi perkara-perkara tu kita kena ambil maklum. Sebab apanya, bila kita terdedah kepada air banjir yang tidak bersih itu, dia akan menyebabkan kita tertelan air banjir, ataupun masa kita nak memasak kan, kita tak boleh nak gunakan air banjir walaupun banyak. Kita kena gunakan air yang bersih, yang dibekalkan. Ataupun kalau kita nak minum, kita kena minum air yang dibotolkan. Jadi apa yang berlaku selalunya bila kita dah terminum air banjir ataupun kita memakan makanan yang tercemar dengan air banjir, makanan tu mungkin menyebabkan kita mendapat cerit-birit, diarrhea, samalah muntah, sakit perut. Jadi kita panggil penyakit ini ada penyakit bawaan air. Selain daripada penyakit yang kita telan kan dengan makanan ataupun minuman air yang kita minum air yang tercemar, kita boleh juga kalau macam tersentuh dengan kencing tikus ke, najis tikus, kita boleh dapat penyakit-penyakit macam leptospirosis. Dan selain daripada tu, kita kena ingat juga nanti bila air mula surut kan, bila air mula surut, takungan-takungan bekas-bekas yang boleh menakung air ni akan menakung air dan akan menyebabkan nyamuk membiak kat situ, and then kita boleh dapat penyakit seperti denggi, malaria. Jadi kita perlulah mengingatkan diri sendiri dan rakan-rakan kita, saudara mara kita, supaya kita jaga kebersihan diri kita.
Baik doktor, setiap kali musim banjir melanda, antara penyakit yang sering kali diberi perhatian ialah leptospirosis, penyakit kencing tikus ini. Jadi mungkin doktor boleh memberikan sedikit penerangan bagaimana langkah pencegahan yang boleh diambil oleh masyarakat khususnya di tempat PPS sekarang ini untuk mereka mengelakkan daripada jangkitan kencing tikus ini. Sebenarnya jangkitan kencing tikus ni kita akan dapat sekiranya kita ada tikus yang berkeliaran di tempat yang kita tinggal bersama dengan dia. Jadi kita kena make sure kawasan yang kita tinggal itu bersih. Tidak adalah sampah makanan yang bersepah-sepah, sebab tikus ni pun dalam keadaan banjir pun dia nak makan juga kan. Jadi dia akan carilah sampah-sampah makanan yang kita tak habis makan, yang kita sepah-sepah yang tu, yang kita tidak buang atau kita lepus secara betul. Jadi bila dalam keadaan macam tu, kita kena pastikan pusat pemindahan sementara yang kita duduk sementara keadaan banjir ini dibersihkan. Sisa-sisa makanan tu kalau kita nak masuk dalam tong sampah, tutup tong sampah tersebut. Pastikan bahawa kawasan tu bersih, jangan ada tikus kat situ. Kalau tikus tu tak ada, insya-Allah tak adalah dia nak kencing kat situ, dia nak membuang air kat situ kan. Jadi kita boleh elaklah penyakit kencing tikus dengan cara tersebut. Doktor, bagi pihak KKM sendiri menyedari risiko ini berlaku setiap tahun, apakah lagi langkah berjaga-jaga yang diambil untuk memastikan penyakit bawaan air leptospirosis ini dapat dikurang dan kalau boleh dibasmi secara terus sekiranya berlaku situasi banjir ataupun apa juga keadaan bencana? Sebenarnya untuk memastikan tidak berlaku penyakit-penyakit macam ini bukan tanggungjawab Kementerian Kesihatan saja. Kita kena bersama-sama, baik daripada mereka yang tinggal di dalam pusat pemindahan, begitu juga dengan mereka yang menguruskan pusat pemindahan. Di mana untuk KKM kita ada menjalankan sanitasi di kawasan tersebut, dan kita juga ada tim kesihatan yang memeriksa sama ada bekalan air yang yang dibekalkan ke tempat itu adalah bekalan air yang bersih dan selamat dan juga kita ada tim yang akan memeriksa sama ada sebelum kita punya mangsa tu masuk ke pusat pemindahan sementara tu, di PPS tu, kita periksa sama dekat tempat tu ada tak tikus, lepas tu ada tak tempat pembiakan nyamuk. Jadi tim kita ni akan periksa lah kawasan tu sebelum mangsa-mangsa ni dipindahkan ke pusat PPS tersebut. Selain daripada tu, KKM lagi awal-awal lagi dah masukkan langkah-langkah pencegahan mencegah penyakit ni dalam kita punya FB, dalam kita punya WhatsApp group, dan juga 2-3 bulan sebelum berlakunya banjir ni, kita telah maklumkan kepada kita punya ground, kita punya anggota di lapangan mengenai kesiapsiagaan menghadapi banjir. Baik, doktor. Doktor, kadang-kadang ada yang dilaporkan ataupun dikongsikan di laman media sosial tentang mereka yang dijangkiti leptospirosis ini, mereka lambat bertindak, ya doktor ya. Mereka ingat okey tak apalah, demam sikit ataupun biasalah cuaca macam ni memang akan demam, dan bila mereka tampil untuk mendapatkan rawatan, ia berada di status ataupun tahap yang agak sukar untuk diselamatkan. Nasihat doktor pula bagaimana kepada mereka yang ada simptom awal penyakit leptospirosis ini? Sebenarnya simptom penyakit leptospirosis ni, dia memang mula-mula dia memang macam demam biasa-biasa je. Memang orang tak teragak pun dia ni adalah leptospirosis. Tetapi apa yang kita cadangkan adalah apabila demam yang kita hadapi, kalau kita demam, kalau sehari 2 makan Panadol tak baik, kita jumpa balik dengan tim perubatan yang ada yang akan datang ataupun yang memang sedia ada di PPS tersebut. Ataupun kalau tidak ada kat PPS tu, tim perubatan tu, sebab kalau katakan PPS tu berdekatan dengan klinik kesihatan, jadi mangsa yang demam ni boleh terus pergi ke klinik kesihatan yang berhampiran. Sebab memang bila kita tidak rawat daripada awal,
dia akan menjadi lebih teruk dengan mata kuning, kencing kuning. Dia mungkin kalau katakan memang sudah tampak ajalnya, boleh membawa kepada kematian. Baik doktor, penyakit kencing tikus ini kita sedia maklum mempunyai risiko yang cukup tinggi dan risiko yang cukup besar bukan saja kepada orang dewasa tapi juga kanak-kanak. Orang dewasa mungkin kita boleh kawal tapi kanak-kanak ni mungkin kita susah sikit nak mengawalnya. Jadi apa peranan ibu bapa dan juga orang dewasa di sekeliling dalam membantu untuk mengawal kanak-kanak di pusat pemindahan sementara ini daripada mereka terdedah daripada risiko jangkitan kencing tikus ini, doktor? Itu adalah peranan orang dewasa untuk menghalang kanak-kanak ni daripada pergi ke kawasan-kawasan yang kita rasa boleh ada tikus kat situ. Itu sebabnya penting sekali kita kena pastikan kawasan yang kita tinggal tersebut adalah bersih dan bebas daripada tikus. Kita boleh tahu sama ada tikus atau tidak di kawasan yang kita tinggal tu dengan kita tengok najis tikus tu. Ada tak? Ataupun setengah-setengah tempat tu dia boleh tengok trail dia. Dia punya trail tu laluan tikus orang kita kan. Tikus-tikus punya jejak-jejak dia tu. Daripada jejak-jejak tu kita tahu, sini ada tikus. Jadi itu adalah tugas dan tanggungjawab orang dewasa untuk memastikan kawasan tersebut bebas dari tikus. Tak kira lah dengan memasang jerat ke, dengan memasang getah ke, ataupun dengan getah yang di mana bila tikus tu pijak dia akan melekat-lekat dan dia tak boleh lari kan. Pasang tu ke ataupun bagi, tapi racun tikus dalam keadaan ni kita kena berhati-hati sebab kalau budak-budak kita pula dia makan racun tikus pula kan. Jadi masalah keracunan, poisoning lah, budak mati makan racun tikus. Jadi yang penting pastikan kawasan yang kita duduk itu bersih daripada sampah sarap dan bersih, tidak ada tikus. Doktor, dalam situasi sekarang terutamanya di PPS bila ramai yang tampil untuk memberikan bantuan dari segi sama ada makanan ataupun peralatan. Jadi bila dalam bilik stor ataupun bilik penyimpanan barang ini bila tidak disusun secara betul, itu juga merupakan satu persekitaran yang agak kondusif untuk tikus datang melindungi diri. Nasihat dari segi aspek kesihatan dan juga secara susun atau layout stor itu juga untuk memastikan barang bantuan itu tidak menjadi sarang pula untuk tikus yang kemudian akan menjadi kesan kepada mereka yang berada di PPS. Saya tak pastilah sama ada lumpukan ataupun stor barangan ni terlalu banyak. Mungkin dia punya susunan, dia punya barangan untuk makanan ni cukup untuk beberapa hari sebab dia akan refill dia tak akan simpan barangan terlalu banyak di dalam pusat pemindahan sementara ni. Tetapi walau macam mana pun kita kena pastikan bahawasanya apabila kita menyusun barang-barang tu, kita tak boleh letak barang tu atas lantai. Kita perlu letak dia di atas para yang sekurang-kurangnya dalam setengah kaki daripada lantai. Itu yang biasa diamalkan lah. Setengah kaki daripada lantai, dia tikus tak boleh masuk bawah. Lepas tu tapi tikus ni kan dia bijak kan, dia boleh panjang kan walaupun tinggi. Tapi sekurang-kurangnya kalau katakan kawasan pemindahan tu basah ke apa, tak adalah kena dengan barang makanan yang kita simpan tu kan. Tu memastikan juga bila masa nak memasak tu, tengoklah sama ada tak gigitan tikus dekat beg ataupun kotak-kotak yang kita nak gunakan tu. Tapi saya rasa saya tengok kebanyakannya kita menggunakan macam tin kan. Gigi tikus buat ke nak gigit tin. Baik doktor, itulah dia antara perbincangan kita berkenaan leptospirosis ini. Jadi kita nak mengurangkan ancaman ataupun risiko jangkitan penyakit kencing tikus ini dalam kalangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang terjejas di pusat pemindahan sementara. Jadi mungkin doktor boleh memberi rangkuman sekali lagi tentang bahayanya penyakit kencing tikus ini dan kesannya kepada manusia. Saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri supaya kepada semua mangsa-mangsa banjir yang akan banjir ataupun yang akan balik nanti, kita mestilah menjaga kebersihan dan keselamatan diri kita sendiri dan orang-orang di bawah jagaan kita, di mana untuk memastikan kesihatan kita dan keselamatan kita, kita hanya makan makanan yang dimasak
dan masih baru. Juga minumlah minum air yang dimasak atau yang dibotolkan. Dan itu adalah salah satu cara untuk mengelakkan kita mendapat penyakit bawaan air. Dan pastikan kita membasuh tangan sebelum memasak. Membasuh tangan tu mestilah dengan sabun, dengan air, ataupun dengan hand sanitizer sebelum memasak, selepas ke tandas, juga sebelum makan. Maksudnya basuh-basuh je, tapi masa nak makan tak basuh tangan kan. Tak bolehlah, kena basuh tangan. Dan kita kena pastikan persekitaran tempat kita tinggal adalah bersih, dan semasa kita balik nanti ke rumah, masa itu nanti memang bekalan air di kawasan kita tu mungkin tidak tidak lagi ada dengan tidak lagi pulih seperti sedia kala, dan kita perlu bersihkan rumah. Jadi kita kena pastikan semasa kita membersihkan rumah tu kita gunakan peralatan yang sesuai. Lepas tu kalau kita ada luka-luka, kita kena tutup luka kita tu dengan plaster yang kalis air, supaya tidak berlaku jangkitan apa-apa kepada kita lah yang membersihkan rumah tu nanti. Baik. Dan satu lagi jangan lupa, makanan yang tertinggal di dalam peti ais semasa banjir, jangan makan dan buang terus. Baik, terima kasih doktor atas saran dan juga informasi yang telah pun diberikan, dan pasti juga kita berterima kasih kepada semua petugas barisan hadapan kita yang bertugas di Datuk Masjid. Sekali lagi terima kasih Dr. Anis Salwa Kamarudin yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam dan ketua penolong pengarah-kanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia, dan itu antara informasi yang cukup lengkap diberikan oleh doktor dalam sedikit masa yang dapat kita luangkan bersama beliau melalui Skype, dan kepada